Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang akan sentiasa gigih melontarkan idea. Hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor dan salam Forum Satu Malaysia. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita berkumpul pada pagi nirmala yang bening lagikan ceria ini. Saya Yasmin Batisha binti Muhammad Amin akan bersama-sama anda semua untuk mempengerusikan majlis forum kita pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang comel lagikan kaca ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada pagi ini. Mauduk forum kita pada pagi ini berkisar tentang cabaran akidah semasa. Apa itu akidah dan apa yang kita faham tentang akidah? Baiklah, akidah dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan Arab iaitu aqadah yang bermaksud ikatan, sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Daripada segi istilah pula, akidah bermaksud kepercayaan, keimanan atau keyakinan yang murni dan tak mudah terurai oleh mana-mana pengaruh sekalipun, sama ada dari dalam atau luar diri seseorang. Pengertian akidah ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kewujudannya. Dari segi fungsinya, Allah sebagai Rabb, Malik, Ma'bud atau Ilah. Seperti mana dalam surah Al-Fatihah ayat 2, 4 dan 5 dan surah An-Nas ayat 1, 2 dan 3. Baiklah, setelah saya mengupas sedikit tentang akidah itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Saudari Nurfahana binti Yusof. Selamat datang, Saudari. Selamat datang. Okay. Seterusnya saya akan memperkenalkan pula ahli panel kedua kita pada hari ini, iaitu Saudara Muhammad Alif Akif. Selamat datang, Saudara. Terima kasih, Saudari. Setelah selesai sesi perkenalan yang agak panjang ini, marilah kita ungkap segala persoalan yang masih lagi berlega-lega di benak fikiran kita. Baiklah, persoalan yang pertama yang saya akan tujukan adalah kepada panel pertama kita, iaitu Saudari Fahana binti Yusof. Baiklah, Saudari, apakah ciri-ciri akidah yang benar dan apakah contoh yang berkaitan dengan ciri-ciri tersebut? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari penerusi majlis yang sangat manis dan penuh bersemangat pada hari ini. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi, jelas hadis ini menerangkan bahawa satu amalan kita tu, antara faktor penerimaannya, syarat utama faktor penerimaannya ialah iman dan akidah. Jadi, di sini iman dan akidah merupakan satu perkara yang perlu kita titik beratkan, yang teramat penting daripada masalah-masalah yang lain. Jadinya, seperti yang dibicarakan Saudari Yasmin sebentar tadi, akidah ni yang boleh kita faham secara ringkasnya, akidah ini bermaksud pegangan ataupun kepercayaan. Jadi, akidah ini terbahagi kepada dua, iaitu akidah yang sahih dan juga akidah yang batil. Akidah yang sahih ataupun akidah yang benar ini merupakan kunci untuk ibadah seorang hamba itu diterima. Jika tak ada akidah, jika tanpa akidah yang sahih, amal kita, segala amalan kita hanya menjadi sia-sia seperti debu yang berterbangan. Jadi, di sini saya ingin menerangkan tentang ciri-ciri akidah yang sahih. Ciri-ciri yang pertama ialah beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhirat serta qada dan qadar. Di mana
yang saya sebutkan tadi itu semua adalah rukun iman. Kita hendaklah percaya kepada rukun iman tanpa sebarang syak dan keraguan. Apa kata Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu tidak meragukannya dan mereka berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi jelaslah di sini bahawa percaya kepada rukun iman tanpa syak dan keraguan itu sangatlah ditegaskan dan perlu kepada setiap individu Muslim. Seterusnya, ciri-ciri akidah yang kedua ialah akidah ahli sunnah, akidah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah ini diistilahkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana akidah ini diasaskan oleh dua imam, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah ini satu-satunya akidah yang sah dan diterima di sisi Allah SWT. Selain itu, ciri akidah yang seterusnya adalah tidak memberi peluang untuk bertolak ansur dalam pemahaman dan penghayatan akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, agar setiap individu Muslim itu tetap di atas ketauhidan Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW menolak ajakan kaum Quraisy untuk menyembah berhala. Jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan di sini bahawa akidah itu ibarat seperti pokok di mana atasnya berdiri syariah Islamiah. Ia merupakan akar yang tunjang dan subur, di mana tumbuhan, dahan dan ranting saling memerlukan antara satu sama lain untuk terus berkembang. Jadinya sebagaimana pentingnya akar itu kepada sebuah pokok, begitu jugalah akidah itu penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Jadinya saya serahkan semula kepada pengurusi majlis Yasmin Berkisha. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas isi yang utuh lagi kamu isi tadi. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi persoalan saya. Saya akan tujukan kepada panel kedua kita, iaitu saudara, apakah pula ciri-ciri akidah yang batil dan berserta contoh yang berkaitan dengannya? Sini. Terima kasih kepada saudari pengerusi kerana telah memberi saya peluang untuk mengupas isu akidah ini. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada saya sebentar tadi, suka untuk saya terangkan terlebih dahulu apakah itu batil dan apakah yang dimaksudkan dengan batil. Batil bererti sesuatu ibadah atau perbuatan yang tidak diterima Allah dan tidak diperakui sebagai satu ibadat atau perbuatan yang sah di sisi syarak. Antara ciri-ciri akidah yang batil ialah mereka menolak keesaan Allah dengan mengatakan Allah itu lebih dari satu. Selain itu, mereka juga mensyirikkan Allah dengan menyembah makhluk-makhluk ciptaannya seperti pokok, matahari dan macam-macam lagi perbuatan syirik yang kita dapat lihat pada hari ini. Seterusnya, mereka yang beriktikad dengan iktikad yang batil ini bukan sahaja menolak keesaan Allah dan mensyirikkan Allah, malah mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Berbagai cara kaum Quraisy dan masyarakat jahiliah cuba untuk menyekat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, sungguh besar pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kita sering melupakan baginda. Tepuk dada tanya iman. Jadi jika iktikad yang benar istilahkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka iktikad yang batil pula mempunyai pelbagai fahaman. Antaranya fahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain iktikad yang salah. Iktikad yang batil ini mempunyai ciri-ciri tertentu, di mana fahaman Mu'tazilah yang diasaskan oleh Wasil bin Atha lebih banyak menggunakan logik dan akal fikiran untuk mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fahaman ini banyak persamaannya dengan agama Kristian. Sebagai contoh, mereka menganggap Al-Quran itu baru dan bukan qadim. Dengan sebab itu, mazhab Mu'tazilah ini terkeluar daripada Islam. Manakala fahaman Jabariyah pula
yang dipelopori oleh Jaham ibnu Safwan, berintikad bahawa segala yang baik dan buruk semuanya datang daripada Allah dan manusia tidak mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa. Fahaman ini pula bertentangan dengan fahaman Qadariyah yang beriktikad bahawa segala yang baik dan buruk semuanya datang daripada ikhtiar dan usaha manusia itu sendiri tanpa ada berkaitan dengan kuasa Allah. Fahaman ini diasaskan oleh Ma'bad Ibn Khalid Al-Juhani Ghailan Al-Dimashqi yang lahir di Basrah. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya fahaman akidah dalam diri seseorang Muslim untuk menjaganya agar sentiasa berada di atas jalan Allah. Terima kasih kepada atas pendapat yang diberikan oleh panel-panel kita. Daripada apa yang dibincangkan oleh saudara dan saudari kita tadi, kita tahu bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan Islam haruslah mempunyai pegangan akidah yang kuat agar tidak terpesong ke jalan yang salah. Dan seterusnya kita akan mengetahui pula apa pula faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah ini berlaku. Saya akan menunjukkan soalan ini kepada panel kedua kita, panel pertama kita, iaitu saudari Nur Fahna. Silakan saudari. Soalan yang menarik daripada pengerusi majlis. Jadi bila bercakap tentang penyelewengan bukan hanya berlaku di kalangan ahli kitab, malah telah berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi antara faktor-faktor penyelewengan ialah jahil terhadap prinsip asas akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana sikap tidak mahu mempelajarinya atau kurangnya penekanan yang dicurahkan untuk mempelajari ilmu agama. Disebabkan ini, remaja kini lebih mudah terpesong dari akidah yang benar. Tambahan pula, remaja kini lebih suka berhibur sehingga sanggup mengorbankan akidah mereka semata-mata kerana nafsu. Faktor seterusnya adalah taklid secara membuta tuli, iaitu tanpa berlandaskan dalil-dalil dan nas yang benar. Inilah realiti yang menimpa banyak kelompok seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah serta Syiah. Ini disebabkan individu yang mengejar nama dan gelaran berpandu ke nafsu semata-mata. Pada zaman ini pula, kebanyakan individu bertaklid dengan golongan yang mempunyai pembelajaran yang tinggi kerana mereka menganggap golongan yang berpembelajaran tinggi ini mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi juga. Tetapi hakikatnya ilmu agama mereka juga masih cetek. Tambahan lagi, kurangnya bimbingan agama dalam sesebuah keluarga Muslim juga menjadi faktor penyelewengan akidah. Kebanyakan ibu bapa mendidik anak mereka dengan media seperti televisyen, telefon pintar dan gadget-gadget yang semakin canggih dalam masa kini. Pada pendapat saya, tindakan ini mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan jika tiada pengawasan daripada ibu bapa. Akibatnya, anak-anak akan semakin kurang minat dalam mempelajari ilmu agama dan menjadikan akidah mereka semakin goyah. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama dalam menangani masalah yang semakin melarat dalam kalangan umat Islam ini sebelum nasi menjadi bubur. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Pada panel pertama kita tadi, atas huraian tentang faktor mengatasi faktor berlakunya penyelewengan akidah. Okey, seterusnya saya akan menanyakan soalan yang terakhir kepada panel kedua kita, iaitu Alim Hakim. Saya akan tanya dia, apakah cara untuk mengatasi penyelewengan daripada berlaku? Silakan saudara. Terima kasih atas pertanyaan saudari sebentar tadi. Saya akan menjelaskan dengan teliti tentang cara-cara untuk mengatasi penyelewengan akidah ini. Pertama sekali, apabila melibatkan akidah dalam Islam, kita seharusnya kembali semula kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah." Selain itu, kita untuk membanteras dengan akidah ini, kita boleh melahirkan lebih banyak para da'i. Bagaimana pula untuk melahirkan para da'i yang berkualiti? Sebagai ibu bapa, kita seharusnya menggalakkan anak-anak kita untuk menyertai pertandingan kuis akidah Islam sejak pada kecil lagi. Kita juga boleh menggalakkan anak-anak kita untuk menyertai pertandingan bercerita untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka. Dengan ini, kita dapat melahirkan lebih banyak para da'i yang mampu
berdakwah dengan berlandaskan dalil-dalil dan nas yang benar. Akhir sekali, kerajaan dalam negara Islam perlulah menguatkuasakan undang-undang dan menetapkan undang-undang untuk membanteras penyelewengan akidah ini. Pemikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang terdahulu sebenarnya masih lagi berleluasa dalam masyarakat Islam di dunia ini. Ianya perlu dibanteras dengan segera agar tidak berleluasa seperti terdahulu. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlulah menangkap individu-individu yang mencuba untuk mempengaruhi dan merosakkan akidah individu lain, dengan menangkap mereka dan memberikan nasihat dan saranan kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula kepada saudari penerusi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Al-Fatih atas pendapat yang diberikan. Dengan berakhirnya tentang cara mengatasi penyelewengan yang dicadangkan oleh saudara tadi, maka berakhirlah forum kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita, saudara dan saudari, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mensyukuri kita. Sebelum kita menunding jari ke mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera kita daripada karam di lautan dunia. Saya berharap agar semua pihak tidak memandang enteng tentang akidah, kerana akidah itu sangat penting untuk kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Ya, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kesilapan dan kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada pagi ini